Selamat pagi murid-murid tahun 4 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, minggu ni minggu keempat kita mengikuti kelas secara dalam talian. Hari ini hari Isnin, 5 Julai 2021. Tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah kata hubung dan anda boleh merujuk buku teks bahasa Melayu pada muka surat 70. Baiklah murid-murid tahun 4, seperti biasa sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali tajuk yang telah dipelajari sebelum ini, iaitu pada hari Jumaat minggu lepas. Ingat lagi ke tajuk yang cikgu ajar pada hari Jumaat minggu lepas? Kalau ingat, bagus. Baik, minggu lepas hari Jumaat, cikgu telah mengajar tentang tajuk mengedit teks. Dan anda telah mengedit satu teks dari segi ejaan, tanda baca dan imbuhan. Baiklah murid-murid, apabila kita menulis ataupun membuat latihan tulisan, ejaan, tanda baca dan imbuhan sangat penting. Jadi, murid-murid perlu sentiasa berhati-hati sewaktu menulis. Ingat, kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan perlu dielakkan. Baiklah, hari ini murid-murid akan belajar tentang kata hubung. Cikgu pasti anda telah pun belajar tentang tajuk kata hubung sewaktu anda berada di tahun 1 hinggalah tahun 3. Apa itu kata hubung? Pernahkah anda belajar tentang kata hubung sebelum ini? Jawapannya sudah tentu ya. Jadi, cikgu berharap anda semua ada pengalaman tentang kata hubung dan tahu contoh-contoh kata hubung. Baiklah, kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan frasa dengan frasa dan akhir sekali menghubungkan ayat dengan ayat. Baiklah, kata hubung ni tujuannya untuk menghubungkan. Itulah tujuan kata hubung. Jom kita lihat 3 jenis kata hubung. Yang pertama, kata hubung gabungan. Yang kedua, kata hubung pancangan. Dan yang ketiga, kata hubung berpasangan. Baiklah, sekali lagi cikgu ulang. Kata hubung terdapat 3 jenis, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan juga kata hubung berpasangan. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh kata hubung dari ketiga-tiga jenis kata hubung tersebut. Yang pertama, jika, dan, kerana, apabila, supaya, atau, dan sambil. Ini adalah contoh-contoh kata hubung. Baiklah murid-murid, sila dengar dengan teliti kerana anda mempunyai satu latihan pada modul di mana anda perlu menyenaraikan kata hubung, iaitu 9 kata hubung. Contoh bagi kata hubung. Jadi ini adalah antara contoh kata hubung. Terdapat banyak lagi kata hubung, contohnya seperti manakala, banyak lagi contoh. Jadi anda boleh rujuk buku ataupun boleh melayari internet bagi mendapatkan contoh-contoh tambahan bagi kata hubung. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan kata hubung beserta dengan ayat. Dan, bila kita akan gunakan dan digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Maksudnya, dua unsur di mana unsur tersebut mempunyai maksud yang sama, tujuan yang sama. Sebagai contoh, Lim dan Kimi merupakan sahabat baik. Jadi, dua-dua orang ini merupakan sahabat baik. Apabila maklumat yang sama, jadi kita akan menggunakan dan. Nombor 2, kerana. Bila kita akan gunakan kerana digunakan untuk menunjukkan sebab atau alasan. Sebagai contoh ayat, dia tertidur. Mengapa dia tertidur? Kerana keletihan. Jadi di sini untuk memberikan alasan kita gunakan kerana. Satu lagi contoh.
Ravi tidak hadir ke sekolah kerana dia sakit perut. Mengapa dia tidak hadir ke sekolah? Kerana dia sakit perut. Jadi apabila kita memberi sebab, kita akan gunakan kata hubung kerana. Nombor 3, supaya. Bila kita akan gunakan supaya, menyatakan tujuan atau harapan. Jadi contoh ayatnya, kita perlu bersenam. Tujuannya untuk apa? Supaya menjaga kesihatan diri. Jadi kita perlu bersenam. Menjaga kesihatan diri adalah tujuan mengapa kita perlu bersenam. Jadi apabila menceritakan tentang tujuan, kita akan gunakan supaya. Contohnya, kita perlu menggosok gigi supaya menjaga kesihatan gigi ataupun menjaga kebersihan gigi. Jadi, itu adalah tujuan mengapa kita perlu menggosok gigi. Apabila menyatakan tujuan atau harapan, kita perlu menggunakan supaya. Baik, kita seterusnya apabila. Apabila digunakan untuk menunjukkan masa. Sebagai contoh, Ravi menonton televisyen apabila saya tiba di rumahnya. Maksudnya sewaktu saya tiba di rumahnya, dia sedang menonton televisyen. Itu menunjukkan masa. Baiklah, seterusnya atau. Bila kita akan gunakan atau kita akan gunakan untuk menunjukkan pilihan. Biasanya ayat yang menggunakan atau diakhiri dengan tanda soal. Contoh ayat, saya mahu makan nasi lemak atau mi goreng. Ini nokta. Contoh satu lagi, kamu suka makan nasi goreng atau mi goreng? Di situ kita akan menggunakan tanda soal. Sebab itu adalah lebih kepada soalan. Jadi kita akan menggunakan tanda soal. Jadi atau digunakan untuk menyatakan pilihan. Pilihan kita akan menggunakan atau. Lalu, ini adalah contoh tambahan. Lalu adalah sesuatu perkara yang dilakukan dengan serta-merta. Contohnya, Amin menggosok gigi lalu tidur di biliknya. Maksudnya dia setelah menggosok gigi terus pergi ke tidur. Tak buat kerja lain. Contoh lagi. Ravi membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Maksudnya dia setelah membuka pintu dia terus masuk ke dalam rumah. Sesuatu perkara yang dilakukan dengan serta-merta. Itu kita akan menggunakan kata hubung lalu. Tetapi. Bila kita akan gunakan tetapi untuk menunjukkan maksud yang ataupun sebab yang berlainan, bertentangan. Contohnya, kasut sukan ini cantik tetapi harganya sangat mahal. Maksudnya ini adalah sesuatu yang bertentangan. Contoh, Rutra sakit perut tetapi dia datang ke sekolah. Biasanya kalau sakit perut, kurang sihat, murid akan tidak hadir ke sekolah. Tetapi, maksudnya bertentangan pula. Dia sakit perut tetapi dia tetap datang ke sekolah. Jadi apabila menunjukkan maksud yang bertentangan, kita akan gunakan tetapi. Sambil, ini mudah sangat. Sambil maksudnya kita buat dua perkara pada satu masa. Contohnya mereka menyanyi sambil menari. Dua perkara yang mereka buat ialah menyanyi dan juga menari. Apabila kita melakukan seorang ataupun beberapa orang buat dua kerja dalam satu masa, kita akan menggunakan sambil. Contoh lagi. Ravi menonton televisyen sambil makan mi goreng. Dia menonton televisyen dan juga makan mi goreng. Jadi apabila dua perkara pada masa yang sama, kita akan gunakan sambil. Baiklah murid-murid, ada banyak lagi contoh kata hubung berserta dengan contoh. Tetapi hari ini cikgu memberi sedikit penerangan menggunakan 6 jenis, lebih kurang 6 jenis contoh kata hubung. Dan tugasan hari ini ialah kamu perlu menonton video tentang kata hubung ini yang cikgu berikan sekarang ni. Dan seterusnya kamu perlu buat latihan kata hubung yang diberikan dalam modul Bahasa Melayu. Terdapat 2 latihan, iaitu yang pertama, murid-murid perlu menyenaraikan 9 contoh kata hubung. Senang kan? Sebab cikgu pun telah memberi banyak contoh kata hubung. Kamu hanya perlu salin contoh-contoh kata hubung. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu perlu membuat latihan isi tempat kosong
menggunakan kata hubung yang betul. Jadi itu adalah 2 latihan yang cikgu berikan pada hari ini. Baiklah murid-murid tahun 4, cikgu berharap anda semua teliti tentang aktiviti hari ini. Dan hari ini cikgu telah memberi penerangan tentang kata hubung. Antara kata hubung yang telah cikgu menjelaskan pada hari ini ialah dan, atau, kerana, jika, apabila, supaya, lalu dan banyak lagi. Jadi cikgu berharap selepas ini anda akan menggunakan kata hubung ini dengan tepat. Dan anda perlu menggunakan kata hubung ini untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat. Baiklah murid-murid, itu sahaja penjelasan daripada cikgu. Jika murid-murid masih kabur atau kurang jelas tentang penerangan cikgu, anda boleh bertanya kepada cikgu, boleh menghantar pesanan ringkas kepada cikgu. Cikgu sedia membantu anda semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada hari Khamis.